A'udzubillahi as-sami'il minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, apa khabar? Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan sentiasa dituntuni langkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Dan alhamdulillah, syukur pada pagi ini kembali bersiaran dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, kurang lebih kita akan bicarakan panjang lebar pada pagi ini. Semestinya tajuk yang cukup menarik, iaitu dalam bab munakahat, cinta sampai gila. Jadi tajuk nampak macam ganas sikit tajuk pada pagi ini, tetapi akan kita bicarakan panjang lebar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail, bintang ilmuwan yang telah pun bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Tengok banyak ceramah tengah ni ya. Tapi jangan sampai gila. Sampai gila. Gila kerja Ustaz. Allahu Akbar. InsyaAllah kita akan bicarakan panjang lebar Ustaz. Dan semestinya soalan daripada sahabat-sahabat penonton kita sangat raikan Ustaz. Kita alu-alukan. Terima kasih kepada anda yang sudi mengajukan soalan dan juga kemusykilan. Dan bagi anda yang mengikuti Tanyalah Ustaz pada pagi ini dengan topik munakahat cinta sampai gila, anda juga boleh menonton dan ikuti kami menerusi HD di www.tonton.com.my www.tonton.com.my. Jadi yang menonton di FB Live, jangan lupa untuk jalankan tanggungjawab anda, tekan butang share ataupun kongsikan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik, Fadil Ustaz. Ya. Bila sebut cinta sampai gila ni, dia subjektif sebenarnya cinta ni kan. Jadi apa sebenarnya diskusi kita pada hari ini, cinta sampai gila, apa yang mungkin sebagai mukadimah Ustaz nak kongsikan kepada para penonton? Fadhil masykur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Terima kasih Dinda saya Da'i Anah. Seterusnya pada seluruh kru penerbitan Tanyalah Ustaz, dan juga pada para penonton-penonton, tak lupakan pada mak saya, mak mentua, ahli keluarga, sahabat andai, para alim ulama, asatizah, para pemimpin. Moga-moga semuanya dalam kasih sayang, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebut tentang cinta ini luas sangat perbincangan dia. Kalau dalam orang Itali dia panggil amore. Arab dia panggil hub. Hub. Kalau Cina dia panggil ai. Kalau Korea panggil sarang. Sarang he. Sarang. Hindustan dia panggil प्यार प्यार मैं तुमसे प्यार करते हो ये दुनिया क्या जिंदगी पागल है मुसीबतें आती जाती है वाह 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 Syabas Inspektor Syahab. Allah kabul firman. Nah, macam itulah. Jadi maknanya cinta dia merupakan kalimah yang disebut walaupun dengan pelbagai bahasa dengan satu rasa. Itulah cinta. Walau bagaimanapun kita perlu faham bahawa Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan kita semua dengan cintanya terhadap kita semua. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda juga mencintai kita sejak kita belum lahir lagi, hingga kan Nabi menyebutkan bahawa antara orang yang Nabi rindu, ikhwani, saudara-saudaraku. Siapa saudara yang Nabi maksudkan? Iaitu amanu bi walam yarauni. Mereka beriman dengan aku walaupun mereka belum pernah melihatku. Kitalah yang beriman dengan Nabi, maka kitalah yang Nabi maksudkan. Ataupun Nabi juga menyebutkan bahawa cinta Nabi SAW terhadap kita umatnya bukan cinta bertepuk sebelah tangan. Akan tetapi kita juga sebagai umat, Nabi sebut ada dalam kalangan umatnya, oh cinta sungguh dengan aku. Kata Nabi, min asyadi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi.
Kata Nabi SAW, dalam kalangan umatku ada yang begitu mendalam, begitu membara sekali cintanya terhadapku, sehingga kan mereka itu sanggup datang nak melihatku walaupun terpaksa meninggalkan keluarganya ataupun mengorbankan hartanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa maknanya? Pergi ziarah, umrah ziarah, dapat temu ataupun masuk dalam raudah, kemudian lalu ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Dia ada rindu lah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Macam kita ni dapat seolah-olah dapat jumpa moyang kita, tok kita kan. Oh, terima kasihlah ya Rasulullah. Tuan punya dakwah, kami semua hidup aman, bahagia, sentosa hari ini. Ini semua kerana cinta, atau dengan izin because of love. Ini semua berlaku. Walau bagaimanapun Da'iana, kita perlu sedar, cinta yang asalnya penuh dengan keindahan, kecantikan, yang kalau tak keterlaluan kita boleh katakan cinta ini juga berasal dari syurga. Sebab Nabi Adam ketika sendirian, penuh dengan nikmat, terasa sunyi. Namun cintalah yang menjadi perasaan yang akhirnya menyatukan Nabi Adam dan juga Siti Hawa ataupun Hawa itu sendiri, yang akhirnya lahirlah keturunan manusia. Cuma yang tak seronok dan tak sedapnya adalah ada setengah cinta boleh bawa pada gila tu, tak seronok tu. Bawa pada gila ni tak apa nak sedap. Pagel. Dia jadi pagel lah. Dia jadi gila, dia jadi mereng, dia jadi tak betul, fikiran tak menentu. Benarlah, kita tak nafi orang yang dalam mabuk cinta ini, salah satu daripada 3 golongan tak boleh diajak berbincang. Betul. 3 golongan tak boleh diajak berbincang disebabkan mereka ni seolah-olah pagel. Dia pagel dengan dunia dia. Dia mabuk lah. Ya, mabuk. Pertama, orang yang sedang lapar. Orang lapar jangan ajak bincang. Nak meeting jangan. Perut keruk-kerak. Ceramah lagi seronok. Jangan. Orang tengah lapar tak payah nak ajak bincang sangat. Kedua, orang yang sedang mengantuk. Mata dah macam ni. Nak ajak meeting tak payah. Dia pun tengah pagel dengan dunia dia. Dunia cari bantai selimut dah. Dan yang ketiga, orang sedang mabuk dalam bercinta. Dia ada dia punya gila dia. Mandi tak basah, makan tak kenyang, tidur tak lena. Lautan api sanggup kuredahi, keluar tengkorak jadi. Jadi namun okey, dalam kesempatan perbincangan kita pada kali ini dalam silibus Munakahat, kita akan bincangkan beberapa isu-isu yang juga akan diketengahkan dari Anas nanti. Akan saya ulaskan bersama macam mana cinta yang asalnya indah, yang cantik, yang penuh dengan keindahan ini boleh bawa kepada kemusnahan. Namun seringkali orang kaitkan cinta ini dengan gambaran love. Macam ni kan? Hati. Macam ni kan? Orang kata dia buat ni macam ni tu kan. Ambil gambar dia buat macam ni kan. Sarang hair. Kalau yang gabung ada 2 orang. Ada orang buat macam tu kan. Ni memang romantik betul. Muda ke Ustaz? Saya tak terfikir nak buat macam tu, tapi tu idea tu. Anniversary kan. Ni kan dia buat macam ni. Ibu ayah semua, saya saja share tau. Saya share. Kata ustaz buat lambang apa pula tu. Dah macam ni. Dia dua gabungan ini sebenarnya ada satu message. Senang ingat, senang faham. Lepas ni boleh dah. Orang kata apa nak sampai nak mengamalkan boleh dah. Nak cerita sekarang ke lepas ni? Boleh sekarang, boleh. Masih ada cinta. Masih ada lagi. Masih ada cinta. Masih ada masa. Masih ada masa. Tersyasya kan. Okey, 2 ni maknanya apa? Tengok Yang namanya cinta adalah 2 gabungan perkara penting dalam hidup kita. 2 ini. Ni pertama iman, kedua kasih sayang. Maknanya dalam hati seseorang mesti dipenuhi, fulfill dengan iman sama kasih sayang. Disebabkan ramai manusia dalam hatinya sudah lama kelamaan iman tu makin surut atau mungkin dah tak ada dah, maka yang tinggal hanya sebelah saja, kasih sayang. Bila kasih sayang saja yang ada, maka dia akan mula mencari kasih sayang tanpa iman. Betul. Main balon je. Janji hati aku yang kesunyian selama ini terisi. Maaf, laki orang pun kau ambil, bini orang pun kau kacau. Lepas tu yang melanggar syariat semua ni sebab tak ada iman. Betul. Kalau orang tu di hati dia ada kasih sayang, macam yalah sahabat-sahabat kita yang non muslim pun dia orang ada kasih sayang, tapi dia tak diiringi dengan iman.
Kan? Macam kita orang Islam, kita ada kasih sayang. Sayang kucing, haiwan, oyen, semua kan. Kita sayang apa nama ni, mak ayah, kita sayang guru, alim, ulama. Tapi dengan iman. Dengan iman. Itu yang dia jadi sempurna cinta tu. Jadi oleh kerana itu, dua gabungan inilah yang akan membuatkan seseorang itu, dia tak jadi pagel lah. Dia tak jadi gila cintanya itu. Mukadimah. Allahu Akbar. Api pelita cahayanya redup, supaya terang besarkan sumbu. Hati kecewa sengsara hidup, supaya tenang sabarlah selalu. Jadi bawa bertenang Ustaz. Banyak lagi akan kita kongsikan. Jadi untuk mukadimah telah pun dikongsikan panjang lebar dalam bab munakahat cinta sampai gila. Kita ada soalan yang pertama Ustaz untuk kita raikan daripada sahabat Facebook kita, Ruby Abu Bakar. Apakah terlalu taksub dalam mencintai seseorang dan cinta tidak terbalas boleh membuatkan seseorang itu menjadi gila, dan ada yang sanggup menjual harga diri akibat terlalu cintakan seseorang? Dan apakah nasihat dan pesanan Ustaz kepada golongan remaja supaya tidak tersalah memilih jalan dalam mencintai seseorang, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih. Sahabat yang bertanya, kita rehat sekejap Ustaz. Dengan izin. Nak rehat dulu. Boleh. Sebab rasa macam mahal soalan ni Ustaz. Jadi kita nak kongsi selepas ni, boleh Ustaz? Boleh. Baik, sebab ada satu isu besar juga yang saya nak kongsi kepada Ustaz untuk gabungan kombinasi dengan soalan ini, satu kes yang telah pun dibicarakan dan perlu untuk renungan kita bersama Ustaz. Jadi insya-Allah kita akan kupas soalan ini. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan masih lagi kita membicarakan munakahat cinta sampai gila. Itu bersama dengan bintang ilmuwan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Tadi kita ada soalan daripada Ruby Abu Bakar Ustaz di Facebook yang bertanya tentang ketaksuban cinta seseorang yang menyebabkan tak terbalas dan sebagainya, membuatkan orang itu ada yang sanggup menjual harga diri dan sebagainya, dan pesanan Ustaz kepada anak muda. Dan ini ada satu situasi Ustaz, kes mahkamah yang telah pun diputuskan kedua-duanya bersalah. Seorang wanita yang bercinta dengan seorang tomboy Ustaz. Ini sesama jenis. Kes pengabaian anak berlaku Ustaz. Ini mungkin akibat kekecewaan cinta menyebabkan jadi tidak waras sebagainya, ataupun bertindak di luar norma masyarakat. Sedikit pesanan daripada Ustaz. Baik. Saya nak kongsikan dua perkara. Pertama sekali iaitu bila sebut tentang taksub, ketaksuban atau taksub itu dikaitkan dengan apa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taksub itu ayu'aina rajul ala qaumi fi zulmi, iaitu seseorang dia membantu saudaranya dalam kezaliman. Artinya orang yang taksub ni dia macam tu, dia tahu saudara dia buat benda tak betul, tapi dia macam dia cover orang tu. Sama juga dalam keadaan ini, dia tahu bahawa perasaan cinta dia tu adalah cinta yang terlarang, mungkin tak kena, tak betul, bukan itu yang Allah Taala redha terhadap apa yang dia buat tu. Tapi dia itu kata buta tu, jadi buta tu, cinta tu buta tu sebab itu satu. Yang keduanya, apabila kita diajarkan supaya mana-mana bentuk cinta sekalipun dia mesti kena diiring dengan keimanan. Kita sebagai contoh, Allah Taala mengajarkan aqimis solata li dzikri, dirikanlah solat untuk ingat kepadaku. Tengok apa jua ibadah yang kita lakukan hari demi hari lah, maknanya kita semayang sehari 17 rakaat tu, kita semayang 5 waktu sehari semalam, kita semayang. Adakah semayang yang kita ulang tu untuk membuatkan kita mahir dalam semayang? Ada orang buat kajian, satu orang melakukan perkara sama selama 10,000 jam, maka dia diisytihar sebagai pakar. Kalau dia buat benda yang sama selama 10,000 jam, dia akan pakar. Semayang kita selama ini, adakah untuk melahirkan manusia yang pakar semayang? Paling laju.
Aku tadi baru nampak dia takbiratul ihram. Dah bagi salam dah. Pasal apa dia laju kat sembahyang? Pakar. Dia dah pakar dah. Dia expert sembahyang. Dia laju. Maaf, ini bukan atlet sukan. Kan? Mengejar macam mana nak manage dia lagi cepat. Bukan. Rekod. Sembahyang ni, kalau ulama dia ajar, tanda orang tu makin khusyuk dalam sembahyang, tempoh sembahyang dia makin lama. Dia akan makin menghayati, menjiwai. Jadi, apa yang saya nak sebut, orang yang hati dia menghayati solat, ibadah, iman ni semua, dia akan menjadikan dia tu apa dia nak buat, dia akan ingat Allah Ta'ala tu je. Jadi maka sebab itu kita nak pesankan, kalau mungkin ada seseorang itu dia mengalami kekecewaan, biasalah manusia takkan pernah membuatkan kita berpuas hati. Nama pun manusia. Dia sendiri tak sempurna, macam mana dia nak sempurnakan hidup orang? Dia takkan mampu untuk memuaskan hati semua orang. Jadi kalaupun kita rasa hati tu terasa kosong ataupun rasa sendirian, maka you are not alone. Dia ada satu lagi, you yang alone juga ada, tapi mungkin ramai tak setuju yang tu. Jadi you are not alone. Anda bukan sendirian. Kita ada Allah yang maha menemani kita, yang maha mendengarkan masalah kita. Jadi banyak masalah kan sebab itu mencari kepuasan yang akhirnya membawa kepada kemusnahan. Waktu Nabi SAW sebut, Nabi kata salasun muhlikatun. 3 perkara akan menjahanamkan hidup engkau. Pertama sekali, syuhun muta'un, kedekut yang kau taat sangat. Kedua, wahawan mutaba'un, mengikut hawa nafsu. Menyampah dengan lelaki ni, aku nak cari ni pula. Menyampahlah dengan perempuan ni, aku nak cari yang lain pula. Dan yang ketiganya, wa i'jabul mar'i binafsih, dia takjub dengan diri dia sendiri. Dia rasa dia hebat, dia rasa macam-macam lah. Ini bahaya. Wallahu'alam. Allahu Akbar. Jadi kepada anak muda khususnya, teenagers lah Ustaz, khusus. Jadi jagalah diri anda elok-elok. Dan jagalah maruah kita, diri kita, keluarga kita, kerana pilihan kita pada ketika ini bakal menentukan masa depan kita. Jadi tanggungjawab seorang pelajar, selalu saya sebut di sekolah-sekolah Ustaz, ialah belajar, bukan bercinta Ustaz. Jadi saya buat ikrar dengan pelajar ni, tanggungjawab pelajar ialah belajar, bukan bercinta. Jadi kalau dah besar, dah ada tanggungjawab, komitmen dan sebagainya, silakan kamu nak bercinta, tetapi biarlah mengikut landasan iman tadi Ustaz. Macam mana Ustaz tadi? Iman, kasih sayang. Nice Ustaz, nice. Saya kunci itu Ustaz. Baik. Intan Zurina Abdul Razak, soalan yang berikutnya Ustaz di Facebook. Ustaz, ada dalam kalangan kita yang bila mana sudah terlalu mencintai seseorang, tetapi cinta itu tidak berbalas, sanggup memilih jalan gelap, menggunakan sihir, na'udzubillah min zalik, supaya yang dicintai itu menjadi gila. Mohon nasihat dan panduan kepada mereka yang terlibat perkara sedemikian Ustaz. Ya, sahabat-sahabat penuntut yang dirahmati Allah sekalian, tidaklah kita nafikan bahawa manusia ini dia akan cuba sedaya upaya untuk memenuhi kehendak nafsu ataupun keinginan dia, kepingin dia itu yang kadang-kadang dia sendiri tak terbendung kan. Maka akhirnya dia cuba juga dengan macam-macam cara. Sebab itu kita dalam Islam kita diajarkan supaya kena ada sifat redha, menerima segala ketentuan ketetapan Allah Ta'ala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kau benci satu perkara padahal ia baik bagimu. Maknanya kalaupun dia anggap kata itu jodoh tak kesampaian sekalipun, apa yang dia rancang, apa yang dia harapkan tak menjadi sekalipun, yakinlah bahawa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Ada pujangga menyebut, dia kata 4 tanda cinta sejati. Ni boleh tulislah 4, lepas tu caption hashtag tanyalah ustaz. 4 tanda cinta sejati. Pertama, cinta sejati tu dia cinta kerana Allah, bukan kerana Mamat tu handsome, kerana perempuan ni cantik, follower pun ramai. Tak. Yang kedua, cinta sejati ni dia akan jaga batas pergaulan, dia akan jaga satu sama lain. Sebab tu orang tua dulu dia panggil apa? Allahumma salli ala Muhammad, dia panggil apa? Istilahnya anak dara pingitan. Anak dara pingitan. Dia akan duduk dalam rumah tak keluar langsung. Mana ada sekarang ni dah bincang baju tunang, baju nak nikah pun pergi sekali dah. Tu yang tak ada pingitan lagi dah, dia manis tu tak ada dah. Yang ketiganya, mendapat restu daripada ibu dan ayah.
Dan yang keempat, mereka akan sentiasa mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi kalau terlibat dengan sihir, benda-benda syirik ni janganlah. Masa depan akan musnah. Tapi barangkali tu kita sebut, cinta ni pun jadi pagal juga, jadi gila. Dia tak fikir panjang, dia tak tengok pada akibatnya apa akan berlaku pada di masa akan datang. Wallahu alam. Allahu akbar. Jadi dia kata, orang kata apa, kalau saya tak dapat dia, orang lain pun tak boleh dapat. Jadi menyebabkan berlaku kemarahan yang membuat dendam itu, menyebabkan menggunakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita, Mak Etun dari Melaka, bertanya. Baik Ustaz, cinta sampai gila, cinta tak kenal siapa, dan cinta itu gila antara ungkapan yang sering kita dengar. Ada yang sanggup melanggar hukum Allah demi cinta, sanggup meninggalkan ibu bapa kerana cinta terhalang oleh orang tua. Di manakah silapnya Ustaz? Sedikit pencerahan daripada Ustaz. Cerita ini Ustaz dia sebenarnya, kita jangan melihat kepada apa yang result tu, apa yang dah pun berlaku. Dia prosesnya ada sebelum tu. Barangkali dimulai dengan seseorang itu tak mendapat kasih sayang yang secukupnya, amalan agama, ataupun dari segi pergaulannya, macam-macam lagi, ataupun dia pun bersifat inferiority complex, dia rasa rendah diri. Kemudian tiba-tiba ada orang menyambut perasaan dia yang sunyi itu dengan sekali orang tu rupanya dah ada pilihan lain. Dia jadi persimpang macam-macam lagi. Di persimpangan dilema. Kenapa? Why me? Kenapa aku yang kena? Kan? Tuhan nak jawab boleh why not kan? Kenapa tak boleh? Why not? Engkau kan hamba aku. Jadi semua benda ni akan jadi konflik jiwa dalaman yang menakutkanlah. Macam kita pun, kita di Malaysia ni, Da'i Anas, agak membimbangkanlah kalau melihat kepada data-data ataupun statistik yang sangat membimbangkan. Kita di Malaysia ni ada kajian menyebutkan menjelang tahun 2020, maknanya 3 tahun sudah, masalah gangguan mental ini jadi penyakit paling berbahaya selepas sakit jantung. Yang mana faktor dia pelbagai. 69% berpunca daripada tempat kerja, 17% masalah rumah tangga, 9% konflik keluarga, 5% ambil ubat tanpa kawalan. Habis dia masalah, dia rasa tak boleh tidur, dia jiwa dia kacau semua, ambillah ubat-ubat tertentu ke apa nak bagi penenang jiwa dia. Sebenarnya benda ni, tu saya sebut, kawan-kawan kita di luar sana pun janganlah kita menuduh sebarang kawan-kawan kita yang mungkin lifestyle, gaya hidup dia berubah. Dia tak selera makan, dulu badan tembam jadi kuh kering. Pasal apa? Cinta tak kesampaian. Kita kata engkau ni jiwa tak kuat lah, engkau ni cepat koyak lah apa. Tak boleh. Dia mana-mana orang sekalipun, dia masalah gangguan mental ni, dia penyakit juga. Mungkin pemakanan dia, mungkin pergaulan dia, dan macam-macam. Kita sebagai orang di sekeliling ni patutnya bagi semangat pada dia. Dan kebanyakan orang yang nak sewel apa ni, apabila dia mengalami tekanan dan dia dibiarkan lonely, sendirian, tak boleh. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan orang beriman yang al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adzahum. Nabi kata orang beriman yang bercampur gaul dengan orang ramai itu lebih bagus daripada mukmin juga, tapi dia la yukhalitun nas, tak bercampur dengan orang. Maknanya yang penting kita manusia ni kalau tengah stres ke kenapa, jangan sendirian. Pergilah berkawan, pergi persatuan ke, pergi apa aktiviti NGO ke, membantu orang masa banjir ke apa. Barulah tak sibuk memikirkan soal kenapalah aku ditinggalkan, kenapa aku dikecewakan. Mainlah lagu-lagu merosak jiwa nanti. Payah. Tragedi Oktober. Tragedi. Banyaklah tragedi lepas tu. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dan Ustaz, ada satu statistik menarik untuk kita kongsikan kepada para penonton. Lebih daripada 30 pasangan Malaysia berkahwin di Thailand setiap hari Ustaz. Dan kebanyakan mereka ini memilih perkahwinan itu kerana atas dasar untuk tujuan berpoligami, hubungan tak direstui keluarga, dan juga masalah terlanjur. Jadi
30 ke atas ni bukan statistik yang kecil Ustaz. Jadi jumlah. setiap hari Ustaz bayangkan. Jadi cinta sampai gila. Jadi yang sekarang ni dalam kereta ada CCTV ya. Bukan CCTV jalan, dalam. Dalam kereta. Masya-Allah tabarakallah. Jadi kena sama-sama kita renung dan muhasabah kenapa ini boleh berlaku, dan pastinya datang sesebuah amanah itu dengan tanggungjawab yang besar Ustaz. Betul. Tanggung di dunia dan juga jawab di akhirat nanti. Jadi untuk soalan yang berikutnya, kalau boleh kita raikan lagi soalan daripada Facebook Nur Dahlia Biru Ustaz. Bagaimana Ustaz, ada yang taksub dan angau bercinta sehingga nampak apa yang dilakukannya itu semuanya betul, walaupun terkadang tindakan dan perbuatannya itu salah. Dan bagaimanakah pula ada yang putus cinta sehingga kemurungan dan bunuh diri seperti terjun bangunan dan sebagainya. Allahu Akbar. Semoga diberi jalan keluarlah kepada orang yang melalui masalah seperti ini. Soalan daripada Nur Dahlia Biru Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Sekali lagi kita sebutkan bahawa perasaan cinta yang Allah Ta'ala jadikan ini adalah suatu yang indah sebenarnya. Tetapi dia apa-apa pun dalam hidup, dia tak boleh melampau, dia tak boleh melebihi had, tak boleh. Hatta kita makan pun, wa kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah, tapi kau jangan melampau, terlalu melampau menyayangi, terlampau sangat mengharap. Dia berharap ni sakit sebenarnya. Mengharap ni dia sakit akan dikecewakan. Patutlah dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi, manil tamasa ridha Allah bisakhatin nas kafahullahu mu'natan nas. Kata Nabi, siapa-siapa yang sibuk mencari redha Allah, walaupun apa yang dia usahakan itu manusia benci, Allah akan mencukupkan keperluan duniawi dia. Akan tetapi siapa yang sibuk mencari redha manusia, bisakhatillah, dengan kemurkaan Allah. Macam tadilah Dayana sebut, bila dia sibuk nak cari redha manusia, janji power dia suka, sekarang budak-budak sekarang dia panggil Pama. Papa and mama. Allah. Pa nakkan mana. Ma lepa. Semua ayat ringkas-ringkas. Kita pun tak faham Pa nakkan mana. Dah macam alien dah cakap tu. Jadi dia mengharapkan, padahal apa yang sedang berlangsung itu dalam kemurkaan Allah. Allah benci perbuatan-perbuatan macam tu. Lalu akhirnya jadi apa? Tolonglah adik-adik dengarlah ni. Ni kadang video ni kerap masuk dalam TikTok, bagus ni. Jadi FYP. Bila sibuk mencari redha manusia dalam kemurkaan Allah, maka apa akan jadi? Wakalahullahu ilan nas. Allah akan serahkan orang tersebut. Siapa orang tu? Yang sibuk nak cari redha manusia, memenuhkan nafsu dia. Allah serahkan dia kepada manusia. Apa makna Tuhan akan serahkan dia pada manusia? Kata Syekh Mubarak Furi, kata Allah akan membiarkan orang tersebut dizalimi, dikhianati, diapa-apakan, atau macam-macam lah dia akan kena. Tuhan biar, seolah-olah dia bukan lagi dalam jagaan Allah. Inilah saya ingat, maknanya sebelum pergi lebih jauh, fikir panjang-panjang. Janganlah sampai benda ni berlaku. Dan orang yang dalam hidup dia sungguh pun, ialah dia habis belajar ke apa, kemudian dia ada matlamat, insya-Allah dia nak berumah tangga dengan seorang wanita ni. Doa pada Allah, bincang dengan keluarga, moga-moga menjadi kenyataan. Sepanjang itu ya cukup. Namun kesudahan dia tak tercapai. Jadi janganlah buat benda-benda yang mengarut. Kalau tidak nanti apa Nabi sebut, orang itu akan diserahkan kepada manusia, bukan lagi dalam jagaan Allah. Nauzubillah min zalik. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi itu antara perkara yang perlu kita renung dan muhasabah. Ingat, jangan sampai putus cinta dan sebagainya menyebabkan kita melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kita nak berjeda sekali lagi, terus kekal. Para penonton jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu bapa bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang menonton pada hari ini.
dan sama-sama kita menonton tayangan Ustaz pada pagi ini. Sama-sama kita berselawat ke atas Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cuma masalahnya di saat kita sedang berada menonton tayangan Ustaz pada pagi ini, di manakah anak-anak kita? Itu yang perlu kita renung dan muhasabah. Adakah mereka di sekolah? Adakah mereka di institusi pendidikan dan sebagainya, keluar bekerja? Jika benar, syukur alhamdulillah. Tetapi seandainya mereka berada di tempat yang tidak sepatutnya, itu dakwah yang perlu kita gerakkan supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Kerana apa? Tajuk kita bicarakan pada pagi ini, munakahat cinta sampai gila. Jadi kita bersama dengan masih lagi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail untuk kita teruskan soalan daripada sahabat Facebook kita Ustaz. Di Facebook kita ada Nur Hayati Ismail, ayat kita, apakah cinta sampai gila ini mempengaruhi kewarasan akal manusia? Yang kedua, salahkah kerana terlalu mencintai pasangan kita menurut segala kehendak serta kemahuannya? Dan yang ketiga, apakah cinta sampai gila ini membuatkan seseorang itu bakal jatuh terduduk saat dikecewakan? Mohon huraian daripada Fadil Ustaz. Ya, terima kasih soalan Kak Ayat. Iaitu berkaitan tentang adakah cinta sampai gila ni, ya, dia boleh juga mempengaruhi kewarasan seseorang tu. Yang dahulunya, sekarang ni yang paling kita bimbang, dia ada pelbagai istilah lah. Saya bukanlah doktor ataupun psikiatris untuk nak bercakap hal ini, tapi kajian-kajian mereka lah, antaranya disebut bipolar disorder, ada yang major depressive disorder, macam-macam lah. Yang order-order ni bukan benda-benda biasa. Ni semua ada yang kemurungan, ada yang perubahan gangguan mood yang drastik, akibat daripada gangguan mental lah, dengan benda ni secara tak dibendung daripada awal. Jadi para penonton semua, kesedihan akibat daripada cinta yang dikecewakan ataupun apa sajalah yang berlaku dalam kehidupan kita, akhirnya berakhir dengan apa tu? Air mata. Saya nak sebutkan, air mata yang mengalir akibat kesedihan yang pelbagai sebab itu, ini bukanlah satu benda yang maknanya orang kata engkau ni lembek lah, lemah lah apa, tidak. Air mata bukanlah sesuatu yang sia-sia, malahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia ni penuh keindahan. Manusia menghasilkan 10 ounce air mata setiap hari dan 30 galen air mata setahun. Adakah ianya sia-sia? Ma khalaqta haza batila. Allah tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia, tidak. Malahan kalau ikutkan antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki, kalau perempuan dia menangis 5.3 kali sebulan, lelaki dia menangis 1.3 kali sebulan. Laki dia macho. Allah. Tapi kalau laki-laki boleh menangis lebih daripada perempuan, itu mungkin kena cek lah, ada apa benda dia ni, ada apa benda yang masalah pada dia. Kalau manusia sejak berkecil, manusia usia ataupun bayi lah, kanak-kanak 1 hingga 3 tahun, dia menangis biasanya disebabkan apa? Jatuh, dia panjat apa, buat dia nak makan apa, macam-macam lagi. Umur 4 hingga 12 tahun, bergaduh dengan kawan, mengejek ataupun sebut nama bapa masing-masing ke apa, menghina ke apa, itu. Umur 13 sampai 18, masalah hormon, bergaduh, rasa terpinggir, rasa tak dihargai, rasa kurang sempurna, rasa sendirian dan tak dicintai. Oh, itu pun penyebab. Usia bila? 13 hingga 18 tahun. Termasuk juga usia 19 sampai 25 tahun. Ini yang saya sebut yang kritikal lah. Usia 13 sampai 18, 19 sampai 25. Ini antara usia yang perasaan manusia ini dia boleh jadi tak stabil tau. Lagi-lagi apabila dia dikecewakan, dia rasa dia sendirian, dia rasa kawan-kawan semua ada girlfriend, ada gila friend sama buaya friend. Gila friend. Kenapa aku tak ada? Dia akan rasa dia ataupun bila dia dah ada seseorang untuk dicintai pula, apa yang dia harapkan tak dapat pula. Kenapa birthday kita dia tak ingat Kenapa dia tak ingat birthday kita? Kita sayang dia. Ni saya lama tak buat tajuk macam ni. Jadi contoh tu kan tak tahulah relevan ke tak lagi zaman sekarang ni kan. Kena lah. Kena okey halal kan. Jadinya dia akan mudah kecewa, dia akan jadi seseorang tu tak waras lagi pesan ayah, pesan ibu, pesan guru. Dia dah tak ingat masa tu. Kan? Ataupun apa lagi ditanya tadi ni, seseorang tu juga akan menyebabkan
dia jadi kehidupan dia tu apa? Mungkin terduduk, dikecewakan. Ya memang semua benda ni akan jadi. Dia akan jadi apabila dia meletakkan itu yang saya sebenarnya kembali berprinsip asal juga. Kasih sayang tu, cinta tu, dia mesti dengan iman juga. Ingat pada Allah Ta'ala. Tak apalah. Kalaupun manusia semua tak sayang kat aku, kecewakan aku sentiasa ada Allah yang sentiasa sayangkan aku. Baik itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala punya sayang pada kita luar biasa. Kalau mungkin tuan-tuan belum pernah dengar tentang hadis ini, eloklah kita hayati bersama. Satu hari Nabi dan para sahabat, Nabi sendiri menerangkan kepada para sahabat akan satu situasi di mana seorang ibu yang dia kehilangan anak. Kalau dekat pasaraya tu cari minta tolong kaunter lah buat pengumuman anak baju kuning, hijau, seluar tu. Ayah ada entah main telefon hilang terlepas anak. Allah. Jadi ibu tu dia cari anak dia tak jumpa-jumpa. Mana anak aku ni? Sekali dapat jumpa anak dia, anak kecil. Dia seronok, dia jumpa, dia peluk, dia susukan anak dia. Seronok sangat. Nabi SAW, Nabi tanya kepada para sahabat, "Atarawna hazihil mar'ah?" Tengok ibu itu. Agak-agak ibu yang macam itu sanggup atau tidak tarihatan waladaha finnar, sanggup tak dia campak anak dia masuk dalam api. Gaya mak tadi tu, rindu anak, peluk anak, susukan anak, macam tu punya mak sanggup lempar anak masuk dalam api. Kata sahabat, qulna la wallahi, tidak ya Rasulullah, demi Allah takkan mak tu sanggup buat macam tu. Kata Nabi, Allahu arhamu bi'ibadihi min hazihi biwaladiha. Kata Nabi SAW, Allah lebih sayangkan hambanya lebih daripada mak tu sayangkan anak. Mak sayangkan anak, dia ada tidur. Mak sayangkan anak, ada sabarnya. Habis kalau cuti panjang, cuti sampai 2 minggu anak tu, mak tu kadang-kadang dia ada menyampah ke? Bila sekolah nak buka? Lama sangat cuti. Dia pula tanya tak? Dia meluat dah. Bergaduh buat sepah rumah kan. Berah pun dah nak habis. Tapi Allah tu, Allah dia sayang kita. Dahlah kita buat dosa, buat maksiat, kita minta ampun kat dia, dia ampun kat kita. Allah sayang kat kita. Mana ada kita Allah. Macam mana sekali kita kalau sebut pasal kasih sayang Allah ni boleh sebab Allah ni dia sayang kat kita sangat. Di saat semua manusia tak nak terima kita, Allah sentiasa menerima kita. Innallaha ghafurun rahimun. Allah dah lah dia boleh ampun kita, lepas tu dia boleh sayang kita. Mana ada orang macam tu. Kita buat silap dengan orang, ingat kita buat silap dengan orang, kita ingat kan. Tapi yalah kita boleh maafkan dia, tapi nak suruh sayang dia, kirim salam aku maafkan hang pun mujur luka masih berdarah lagi. Luka masih tak terubat lagi kan. Gitulah. Hayati konsep itu, maka kita hidup takkan pernah rasa sendirian. Allahu Akbar. Jangan terlalu cinta kepada pasangan sehingga menurut kepada segala kehendak dan kemahuannya sehingga melanggar prinsip-prinsip beragama. Ini antara perkara penting juga perlu kita tekankan. Kata kalau sayang, alah bang, bukan selalu tinggal sembahyang. Kali ni je kita bercuti kan. Akhirnya semua satu keluarga tak sembahyang tak? Aduh, dahlah suami tu dia tak pergi sembahyang Jumaat. Betul tak? Pasal ambil isteri di sekolah. Allah. Abang tak pergi sembahyang Jumaat kerana sayang. Cinta. Aduh, kerana sayang. Aduh. Allahu Akbar. Ini satu perkara yang perlu kita renung dan juga muhasabah. Betul. Seterusnya Ustaz, kita ada Jura Azlin Sufian di Facebook tu. Soalan yang berikutnya, apakah erti cinta yang sebenarnya menurut Islam? Cinta sesama insan lumrah alam. Namun apakah ada lagi cinta yang paling gila ketika ini yang boleh membawa kepada kehancuran kehidupan manusia? Yang kedua, apakah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala ingin tunjukkan kepada kita dan berikan selepas mengalami kekecewaan selepas bercinta? Mungkin ada hikmah, mungkin pula Ustaz boleh kongsikan. Nampak love dia tu pun, yang bawah tu love pecah, yang atas tu bersinar tu, ada ketar-ketar sikit kan, berdegup. Saya ingat Facebook tanya lu Ustaz pun bersemut hari ni. Bersemut. Bagi love Ustaz. Itulah. Sungguh saya dah lama tak buat tajuk ni sebenarnya. Jadi saya pun rasa bersemut sekali. Cerita penuh cinta lah. Betul. Maksudnya cinta. Atau jambu sikit. Patut pakai pink lah hari ni. Muslimin, muslimat, penonton-penonton yang dirahmati Allah. Ma'alah gurau-gurau pagi. Okey. Dalam Islam, ada juga para ulama membahagikan cinta itu kepada 4 jenis. Atau dengan izin 4 types of love. 4 jenis pembahagian cinta. Actually, pertama, which is
which is sokmo. Pertama sekali disebut mahabbah tabi'iyah. Yang kedua disebut mahabbah sohbah. Ketiga disebut mahabbah syafaqah. Keempat disebut mahabbatullah. Okey. Pertama disebut mahabbah tabi'iyah. Apa makna mahabbah tabi'iyah? Cinta yang bersifat tabi'i. Nature-nya cinta. Artinya cinta yang bersifat tanpa mengira batas makhluk. Maknanya kita manusia sayangkan barang, sayangkan binatang, sayangkan tumbuh-tumbuhan. Itu pun sebenarnya cinta. Cinta macam binatang pun dia cinta pada anak-anak dia. Dia sayang pada anak-anak dia, kecuali ikan haruan lah. Anak tu dia makan. Nah, dia telan anak dia tu. Saya tak tahu lah cinta jenis apa ikan tu. Tapi dia luah balik. Luah balik kan? Balik. Dia yang melindungi sahaja. Tu tuan-tuan. Sains sikit Ustaz begini keluar semua. Cuma macam monyet. Saya dah tengok ada satu rancangan binatang itu. Kita begini cerita binatang sikit lah. Cinta binatang pula. Dah tabi'iyah. Boleh cerita tak? Kan? Ada satu cerita binatang tu, tapi menyayat hati lah. Dia buat blur sikit. Monyet tu, dia duduk atas pokok. Tak tahulah pemburu haram mana. Dia tembak monyet tu. Kesian ke kan? Dia tembak monyet tu, jatuh. Bila jatuh, yang sebabnya kita adalah di sebalik monyet tu ada baby dia yang sedang disusukan. Dia masih pegang baby tu. Jatuh bergolek dengan anak dia. Allah. Tapi walaupun dia dah jatuh dan saya kira dah nyawa-nyawa ikan dah masa tu, dia masih menyusukan anak dia. Yang penting anak dia dapat zat anak dia walaupun ibu dia dah nak meninggal dah. Allah. Itulah orang panggil cinta monyet. Cinta monyet pada anak dia. Cinta monyet. Kita terharu. Mana binatang pun Allah campakkan rasa cinta tu. Tabi'iyah. Yang kedua disebut mahabbah sohbah. Mahabbah sohbah ni maknanya cinta persahabatan. Walaupun kita tak ada pertalian darah, tapi kita bersahabat dengan dia. Kadang tu reunion, grup-grup geng sekolah menengah tahun 69. Buat perjumpaan semua. Dia kasih sayang, sahabat. Yang ketiga mahabbah syafaqah. Cinta yang ada pertalian lah, kita dengan mak kita, ayah kita, adik-beradik, dengan saudara mara kita. Namun yang paling tinggi mahabbatullah, iaitu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tu yang paling tinggi. Ulama membahagikan lagi kalau cinta pada Allah ni perlu disemai dengan dia panggil takhalli, tahalli, tajalli. Ni peringkat yang mungkinlah kita boleh cerita di masa akan datang. Walau bagaimanapun, apakah hikmah yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala berikan di sebalik kekecewaan dalam cinta ini, mesti banyaklah hikmahnya. Kadang-kadang bila kita dah menikah, barulah kita nampak ada ramai juga. Kadang kita pernah dengar mulut-mulut kan. Betul. Mujur aku tak kahwin dengan dia. Nasib baik. Kadang bukan sebab dia tu tak baik, tapi mungkin faktor-faktor lain. Mungkin kerana banyak. Saya nak sebutkan sensitif pula jadi kan. Jadi tapi banyak. Allah Ta'ala ni sebaik-baik perancang buat hamba-hambanya. Sebab itu beruntunglah manusia yang redha dan juga menerima ketentuan dia dengan hati yang bersangka baik dengan Allah SWT. Allahu Akbar. Nasi lemak buah bidara sayang selasih hamba lurutkan. Buang emak, buang saudara, kerana kasih hamba turutkan. Jangan jadi macam tu anak-anak remaja yang menonton kita pada hari ini. Kerana membuang keluarga tanpa redha dan juga restu ibu bapa, siapalah kita pada hari ini. Jadi ya Fadil Ustaz, banyak lagi akan kita kongsikan untuk cinta sampai gila dalam bab munakahat. Kita berjeda seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih atas tontonan anda para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersiaran untuk Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bagi kita membicarakan pada pagi ini masih lagi dalam bab munakahat cinta sampai gila. Jadi walau apa pun kita lakukan dalam kehidupan kita, sentiasalah kita beringat
bahawa redha Allah itulah melebihi segala-galanya. Baik, Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail masih lagi bersama dengan kita untuk kita meneruskan perbincangan topik kita pada pagi ini, dan Ustaz, kita ucapkan berbanyak terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi sudi bersama dengan kita pada pagi ini, yang menghantarkan soalan, kemusykilan. Jangan lupa yang menonton di FB Live untuk tekan butang kongsi, sebarkan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik Ustaz, ada soalan lagi daripada sahabat kita di Facebook. Mazni Hasan, ada sesetengah individu yang terlalu taksub dengan sesuatu sehingga mengabaikan nafkah keluarga. Sebagai contoh, berbelanja berlebihan terhadap kereta kesayangan sehingga membazir, seolah-olah menafikan hak anak dan isteri. Ustaz, mohon pencerahan. Yang minat joran, yang minat kereta, yang minat game, yang minat telefon, minat macam-macam Ustaz. Tapi orang kata minat kerja pun ada. Sampai tak ada masa nak bercuti dengan keluarga dan sebagainya. Sedikit pencerahan dulu Ustaz. Ingat, 3 perkara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya benci kalau umatnya lakukan 3 perkara. Semua 3 senang faham. 3 perkara yang Allah Ta'ala dan Nabi-Nya benci. Pertama sekali iaitu qila wa qala, menyampai-nyampai. Lagi-lagi menyampai-nyampai benda belum pasti. Yang kedua, kasratus soal, banyak tanya. Kadang baru ustaz nak belajar, tanya. Habis tu ustaz rancangan tanya lah ustaz. Taklah ni memang kita bagi ruang tuan-tuan tanya pun. Di luar sana. Di luar sana. Tanya. Kadang ada setengahnya, sabar dulu. Ini baru bab 1. Yang dia tanya itu bab 7. Nanti akan sampai masanya. Dan yang ketiga yang Allah dan Rasulnya benci adalah idha'atil mal, membuang harta. Apa makna membuang harta? Iaitu harta yang ada itu diguna ke arah yang tak memberi faedah pun dan luar daripada apa yang sepatutnya. Bazir. Para suami di luar sana, saya ingat anda kalian semua dah tahu dah, termasuk saya sekalipun. Imam Nawawi sebut 7 perkara wajib suami sediakan. Makan, minum, menyediakan tempat tinggal, menyediakan pakaian, menyediakan alat pembersih badan, menyediakan alat ataupun bahan-bahan masak. Yang keenam, menyediakan ataupun pekakah rumah. Maknanya bezalah rumah dengan dewan orang ramai. Ada perabot lah. Dewan orang ramai kan kosong, tak ada apa, badminton lah. Yang ketujuhnya, menyediakan pembantu rumah jika mampu. 7 perkara. Abang-abang dah buat ke belum? 7 ni pun belum selesai. Tak apalah yang hujung tu jika mampu, tak apalah. 7 atau 6 ni dah buat ke belum? Sibuk sana, sibuk sini. Itu yang Hindun datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu, "Inna Abu Sufyan rajulun syahihun ya Rasul." Suami saya tu Abu Sufyan tu kedekut ya Rasul. Satu hari saya ambil duit dia. Ambil betul baru tanya, "Nak boleh ambil dah?" Kan? Nabi kata boleh ambil bahagian portion yang kamu sepatutnya hak kamu dan anak-anak kamu. Boleh. Ingat. Namun dalam kesibukan kita bekerjaya sekalipun, janganlah sampai sibuk. Workaholic dia panggil. Bukan alkoholik. Workaholic dah. Dia workaholic. Dia mabuk kerja. Kerja. Maaflah, ini fakta. Bukanlah kita nak memperendahkan mana-mana individu ataupun masyarakat mana-mana, tidak. Tetapi ia dah tercatat sekalipun. Kalau masyarakat di Jepun sebagai contoh, mereka ada satu semangat kerja sampai tahap dia orang boleh kerja 2124 jam dalam setahun atau bersamaan dengan 42.5 jam dalam seminggu. Dia orang punya tahap kerja, dia sampai setahap meninggal dunia. Dia panggil kematian Karoshi, death by overwork. Mati akibat kerja yang melampau, berlebihan. Saya pun tak faham sebenarnya macam mana boleh sampai macam tu. Ada ke orang terlalu sungguh, kita keluarga sungguh, tapi ni ada orang, ada bangsa ataupun sampai satu tahap, kalau suami-suami dia balik awal, ada di kalangan isteri dia segan. Balik awal bang, malu jiran tengok. Masuk diam. Jadi aib pula. Malu. Kalau dia ni suri-suri rumah lah, sembang-bersembang. Laki awak mana lama tak nampaknya? Orang Perak pula jadi mana. Suami saya kerja bagusnya kerja. Dia bangga suami dia kerja lebih masa. Kita dah
ada setengah isteri kalau boleh bila nak cuti bang. Padahal baru semalam dia cuti. Baru semalam cuti. Ambil lah cuti bang. Kan. Sekali bos bagi cuti terus. Cuti terus kan. Orang nak cuti sangat. Jadi walau kesibukan setara mana sekalipun, janganlah seperti yang contoh-contoh kita sebut ni, adalah quality time. Tapi saya kagum dan yang aneh pun kita dah selalu dengar hadis masyhur berkaitan tentang Rasulullah SAW berlumba lari dengan Sayyidatina Aisyah. Allahu Akbar. Yang mana rupa-rupanya Nabi berlumba lari dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu, Ummul Mukminin tu, ketika itu Rasulullah sedang dalam tugasan. Rasulullah sedang dalam kerja. Tapi istimewa Nabi kita, walau sibuk dalam kerja, ada masa untuk isteri. Ada masa untuk isteri tu. Bukannya Nabi tengah lapang-lapang, tak ada kerja, tak ada apa sangat. Jomlah lumba lari dengan Aisyah, jom. Tak. Nabi tengah ada kerja. Namun, perhatian terhadap keluarga, itu tak diabaikan. Lagi, Nabi SAW juga bukan jenis membazir punya orang. Apa bukti dia? Banyak dalam Syama'il Muhammadiyah pun ada sebut. Nabi menjahit pakaiannya, menjahit kasutnya yang koyak. Nabi jahit sendiri. Setengah orang kalau dah koyak, lempak buang Nabi jahit sendiri balik. Apa makna Nabi jahit kembali? Recycle. Nabi mengamalkan reuse. Kita harus mula. Nabi barang lagi boleh guna, Nabi guna. 3 arah. Reuse, recycle, reduce. Kan? Nabi guna balik. Tak membazir. Tak membazir. Banyaklah kalau boleh kita huraikan. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Jadi jangan kita terlalu kuat bekerja misalnya, ataupun terlalu mencintai sesuatu ataupun hobi dan sebagainya sehingga mengabaikan tanggungjawab kita kepada agama, bangsa dan negara kita, khususnya keluarga kita. Itu yang terlebih penting. Kadang bila ada banyak masa tengok telefon pula Ustaz. Itu pun satu benda yang perlu kita berikan perhatian. Alih-alih Ustaz, soalan yang berikutnya di Facebook, bagaimana pula Ustaz bagi mereka yang terlalu cinta kepada haiwan peliharaan seperti kucing sehingga melayan binatang tersebut seperti anak sendiri? Apakah batasan yang dianjurkan oleh agama terhadap mencintai binatang peliharaan supaya tidak melampaui batas? Mohon pencerahan Ustaz. Kucing ada rumah, ada hotel. Mak ayah kita tak pernah bawa tidur hotel. Ini masalah juga Ustaz. Sikit pencerahan Baik, Ustaz. terima kasih sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian semuanya. Berbuat baik kepada yang hidup itu akan ada ganjarannya. Kulika bidin rotbatin ajrun. Berbuat baik kepada yang bernyawa, yang makhluk, walaupun dia bukan manusia sekalipun, tetap dikira pahala di sisi Allah SWT. Malah seorang laki-laki diceritakan Nabi, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang laki-laki bagi minum kepada haiwan yang mana hanya anjing tu minum, dan dengan itu saja Allah ampun dosa lelaki tersebut. Riwayat lain menyebutkan wanita penzina. Tapi tak apalah, nak beritahunya hubungan manusia dengan haiwan ni, asal berbuat baik saja akan ada manfaat, kebaikan dan fadilatnya. Tetapi itulah, kalau saya menatang sekalipun, jangan melampau. Ada orang sampai buat akaun Facebook untuk kucing dia. Buat akaun Instagram untuk oyen dia. Allah. Ramai pula tu follower. Juta-juta. Hari ni makan apa? Hari ni makan apa? Hari ni mandi nyonyek. Kucing tu kena gomol-gomol kepala dia, cari-cari kutu. Ustaz macam follower kat. Ada tengok. Jadi dah bagus, saya pun kadang seronok kat tengok tu kan. Telatah dia tu. Tapi nak bagi tahu, jangan sampai kita punya kasih sayang terhadap haiwan, binatang, layanan kita pada makhluk-makhluk ni semua melebihi ataupun sampai membuatkan kita tak berlaku adil terhadap keluarga kita yang sepatutnya ini. Maknanya apa? Anak punya yuran tertunggak berbulan tak yuran tuition, yuran nursery tak bayar. Kucing tu maintenance, dia punya, kadang tu saya tengok ada lampin pun ada. Dia belum monyet. Ada lampin. Lampin pakai buang untuk monyet tu pun ada. Penyayang sungguh. Jangan sampai dia pula mengganggu ketenteraman jiran-jiran lain. Berak di rumah-rumah orang lain ke apa. Itulah. Jadi
cinta dan sayang itu tidak ada salahnya, melainkan menguruskan ia dengan sebaiknya. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Kalau hendak berbuat jasa, tetapkanlah hati, betulkanlah niat. Itu yang lebih penting, Ustaz. Ya, Kita betul. niatkan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Afadhil Ustaz dan juga sidang penonton, kita sedar tak sedar telah pun sampai di penghujung siaran di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Kepada anda para penonton, terlepas info atau siaran daripada awal, jangan lupa dan juga jangan sedih. Anda boleh catch up semula Tanyalah Ustaz menerusi aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Jangan tunggu-tunggu lagi. InsyaAllah kita akan bertemu selepas ini di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mendoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat, dan kita kembali untuk bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail, topik munakahat cinta sampai gila. Ustaz, tadi di TV3 kita bicarakan panjang lebar, dan kita nak sambung untuk lanjutan 30 minit ini berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Dan kita ada soalan daripada sahabat Facebook kita, Sirna. Untuk soalan yang berikutnya, Ustaz, bagaimanakah untuk mengelakkan rasa cinta yang keterlaluan, dan bagaimanakah untuk menjadikan cinta antara suami isteri cinta hingga mati? Dan adakah orang yang menjerumuskan diri ke lembah kehinaan atau menjadi gila dek kerana cinta mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat? Mohon pencerahan Ustaz. Ya, baik. Saya rangkumkanlah semua soalan tu dengan jawapan yang akan saya berikan ini. Untuk nak mengelak daripada cinta jadi cinta gila itu, banyaklah dia punya pesan-pesanan dia. Termasuklah kalau mungkin kalau seseorang itu dia adalah sebagai seorang suami, maka ilmu tu penting. Pesan orang tua-tua, jadi suami kena selalu awas sebab syaitan sentiasa mengipas. Jadi suami kena jadi cerdik supaya perahu tak mudah terbalik. Jadi suami mestilah senonoh agar hidup tak mudah bergaduh. Begitu juga pada isteri. Isteri juga mesti bersihkan hati, taat setia pada suami. Kepada mertua bermanis muka, kepada ipar duai berbaik sangka. Suami isteri bersihkan hati, moga hidup bercerai mati. Jadi ini pesan orang tua-tua dululah. Maknanya dalam hidup ni dia kena ada rule of the game lah, dengan izin. Dia ada dia punya kaedah dan rentak dia. Orang main bola pun ada gelecek. Dia tak ada sepak straight masuk. Tak ada. Dia ada gelecek dia. Akhirnya mencetak gol kemenangan. Itu saja. Namun dia punya, begitu juga rumah tangga ni, sampai ada orang yang menyebutkan seni berumah tangga. Dia ada seni dia. Dia ada the art of family itu sendiri. Macam mana nak mengurus takbir keluarga ni semua. Cuma yang kita nak harapkan adalah jangan sampai kita dirosakkan oleh lagi-lagi pula musuh yang tak nampak, namanya syaitan. Dia akan boleh cinta tu boleh jadi gila, salah satunya juga apabila dihasut. Syaitan ni dalam banyak-banyak portfolio dia, ada satu syaitan ni disebut sebagai Dasim. Syaitan Dasim ni adalah syaitan yang nak kata portfolio ni nak bagi senang faham. Kata janganlah faham pula. Tak, kalau Nabi sebut wal portfolio apa, tak ada lah senang faham. Bidang tugas dia. Nah, bidang tugas dia, job scope dia. Daripada job, syaitan ada job kan. Nampak komersial sikit tau. Allah Akbar. Tak senang faham. Dia ada kerja dia. Dan antara kerja syaitan yang meluluh lantakkan, merobohkan institusi keluarga, baik bapa, ibu dan anak, suami dan isteri, anak dan ibu bapa, adalah Dasim lah, syaitan Dasim. Dia kerja, dan dia bukan syaitan biasa-biasa, dia syaitan kanan kepada iblis. Pangkat dia tinggi. Sampai iblis kata, ni'ma anta, ente bagus. Ente bau betul syaitan. Allah. Yang lain-lain ada juga bagi laporan, dia buat tu, dia buat ni, hasut orang tu. Tak ada, ini bau betul syaitan dia. Macam gini kata. Jadi tapi janganlah pula tuan-tuan mentang-mentang saya dah sebut benda ni semua syaitan.
Tak tahulah Ustaz, isteri saya dah tak dengar cakap lah. Tu setan tu. Janganlah semua setan. Jadi kita yang manusia ini cari jalan, cari solusi, dengar perkongsian ilmu, minta nasihat daripada orang-orang alim, orang-orang ahli hikmah berpengalaman, insya-Allah lah agar cinta yang mulia ini tidak menjadi gila. Allahu Akbar. Jadi sebagaimana yang telah pun digambarkan, kadang-kadang bila situasi macam Ustaz sebut tadi, cinta kepada kerja menyebabkan pengabaian, ini masalahnya ada satu situasi lain pula, cinta kepada ibu bapa sehingga mengabaikan tanggungjawab kepada anak dan keluarga. Ada juga begitu, dia tidak pandai membahagikan cinta itu. Dan ada juga cinta kepada pasangan sehingga mengabaikan ibu bapa. Dan terkadang kadang-kadang ada anak saudara yang dah jadi yatim, diabaikan, sedangkan itu tanggungjawab kita menjaga dan sebagainya. Jadi mungkin sedikit pencerahan daripada Ustaz. Ya, baik. Okey. Saya ni dulu tak ada aplikasi TikTok. Tapi sejak saya ada kawan-kawan lah cadang buat saya pun cuba buat dan saya melihat di situ menjadi platform. Ini saya cakap ni bukan suruh follow, tapi kalau nak follow silakan. Jadi saya tengok ramai yang Allahumma salli ala Muhammad, ramai yang menjadikan TikTok ni platform untuk dia nak luah medan luahan. Medan luahan yang tak dijumpai dalam Instagram dan Facebook. Ya, betul Ustaz. Dan luahan dia yang saya ada. Dia kata, Ustaz, saya suami saya dia terlalu lebihkan mak dia berbanding saya sebagai isteri. Ada yang Ustaz dia lebihkan mak bapak dia berbanding saya isteri. Ataupun ada yang ibu pun ada. Ustaz, anak saya ni dia lebih sayang bini dia daripada mak dia sendiri. Macam Dayana Yana sebut saya fikir macam ni. Saya jawab dengan jawapan yang mudah-mudahan dapat memberikan sedikit sebanyak pencerahan. Kita kan biar tahu jangan keliru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini sudut keseimbangan dalam berkongsi rasa cinta dan kasih ini, kata Nabi, ibda binafsik fatasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un fali ahlika fa in fadala an ahlika syai'un falidhi qarabatik. Nabi SAW bersabda dalam bab berkait dengan nafkah ni, mulakan nafkah dengan dirimu. Jika berbaki, berikanlah kepada ahli keluargamu. Jika masih berbaki, berikanlah kepada saudara maramu yang terdekat. Dan jika masih berbaki lagi, berikanlah kepada mereka dan seterusnya. Riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Okey. Huraian daripada hadis ini, kata Imam Asy-Syaukani, nafkah kepada keluarga tetap wajib meskipun ketua keluarga itu jatuh miskin. Dia Imam Syafi'i kan ada buat pembahagian kan. Suami yang kaya 2 cupak, suami yang sederhana 1,5 cupak. Kalau suami miskin 1 cupak. Kok mana pun kena bagi juga nafkah tu. Jangan bagi alasan saya tak ada duit, saya tak ada kerja, tak ada apa, tak boleh bagi bini makan. Tak boleh macam tu. Dulu pick up line dahsyat. Lepas tu nafkah tak bagi pula. Dan kata Imam Asy-Syaukani lagi, nafkah kepada ibu bapa, dengar ni. Nafkah kepada ibu bapa hanya wajib jika anak mampu. Jangan pula si anak kata, ataupun si ibu kata, apa ni mak dah membesarkan hang daripada dulu, hang kena bagi duit kat mak, hang kena bagi duit dekat ayah. Tak boleh macam tu. Jika anak tu mampu. Dan para ulama pun bersepakat bahawa wajibnya mendahulukan nafkah anak isteri sebelum ibu bapa. Saya ulang lagi sekali. Para ulama sepakat menyebutkan bahawa wajib mendahulukan nafkah anak isteri sebelum ibu bapa. Itu dulu. Jadi dengan apa yang saya cuba sampaikan ini, tuan-tuan mungkin sedikit sebanyak dapatlah nampak keutamaan, prioritinya itu di mana. Keluarga. Namun seperti yang kita maklumkan biasalah, maknanya apa-apa pun sederhana, sedang-sedang saja. Jangan lebih-lebih ni kan nanti jadi lain pula nanti. Sayangkan ada orang dia sayang, dia cintakan sahabat dia, sampai kawan-kawan dia pun ada hutang. Tak apa, kita sahabat brotherhood, member pasal.
Tapi kalau isteri sikit je pun, oh tak boleh, awak ni kita hak abang ni, hak sebagai suami. Oh, tak boleh macam tu. Kan ada ihsan, ada ihsan walaupun dia tak tinggal di Selangor Darul Ihsan. Tetap kena ada ihsan. Kena ada ihsan. Dia kata saya orang Kedah Ustaz, Darul Aman lain. Darul Aman ke, Darul Iman ke, Darul Ihsan ke, ihsan tu kena ada. Betul tak? Allahu Akbar. Jadi perlu kita berlaku, dia panggil adl wal ihsan. Adil dan juga ihsan di situ. Baik. Jadi pandailah kita membahagikan kasih sayang itu. Jangan kita melebihkan sesuatu dalam keadaan kita meminggirkan yang lain. Sebab apa? Sebab orang kata apa, seperti ditelan mati emak di luar mati bapa. Kadang-kadang mak ayah ni dia segan nak cerita kan. Jadi janganlah kita biar sampai terguris hati mereka. Baik, seterusnya Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita untuk tajuk Munakahat Cinta Sampai Gila. Kita ada Muhammad Hafiz. Ustaz, apakah perbezaan orang yang cinta sampai mati dengan orang yang cinta sampai gila? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Ringkas soalannya tetapi very meaningful, sangat mendalam. Cinta sampai mati, beza tak dengan cinta sampai gila? Biar tahu, jangan keliru Ustaz. Satu mati, satu gila. Dua-dua ganas. Allah. Dia macam ni. Kalau cinta sampai mati ni, ini adalah cinta yang kemuncak tertinggi lah. Yang maknanya dia memang berpaksi, berpasakkan cinta pada Allah tu. Itu yang sampai dia, sampai matilah dia punya kasih sayang tu. Dan kita tak nafikanlah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sendiri diriwayatkan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata fayaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi sendiri kalau menyembelih kambing, maka ada portion bahagian kambing itu akan Nabi berikan kepada kawan-kawan Khadijah, isteri Nabi yang pertama. Padahal Khadijah dah pun wafat. Tapi Nabi, dia tanda ingatan tau. Ini orang panggil apa, walaupun isteri, walaupun pasangan dah meninggal dunia, tapi ingatan tu masih lekat lagi. Itu cinta sampai mati. Sentimental. Maknya yang memisahkan kita hanya tanah saja. Cinta kita tetap bersemi. Dia punya, tak tahu nak kata lah. Romantik. Tu yang dulu ada viral ke video tu dalam TikTok kot. Seorang pakcik tu, dia cakap telefon kan. Dia cakap, dia cakap, dia seorang dekat meja makan. Ya, nak balik dah. Okey, macam itulah. Rupanya, dia cakap dengan bini dia. Tapi bini dia dah meninggal dah. Bini dia dah meninggal. Macam mana bini dah meninggal cakap telefon? Rupanya dia playback balik WhatsApp audio isteri dia. Dulu bini dia macam tu, minum, orang suruh beli barang, dia singgah pergi minum pula. Lambat balik nak masak tengah hari dah ni. Dia simpan. Jadi dia rindu, dia playback balik dan dia acah-acah. Nak balik nak balik dah. Oh, dia rindu. Allah. Terimbau nostalgia tu. Ada orang masih lagi pasangan tu hidup, sibuk nak cari hal lain. Itu dia, kalau cinta tahap macam tu hebatlah. Akan tetapi kalau tanya tentang macam mana pula cinta tu boleh sampai pada gila, iaitu apabila dia keterlaluan sangat, dia seolah-olah kalau tak keterlaluan kita sebut bertuhankan cinta dah sampai tahap itu lah. Dia tak boleh macam tu. Kalau orang tu dah terlalu sangat meletakkan cinta makhluk tu di hadapan, memang hidup dia akan musnah. Kalau tuan-tuan nak lebih pencerahan lagi, boleh tengok di dalam Quran surah At-Taubah ayat 24. Itu. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Banyak lagi akan kita kongsikan selepas ini dalam Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Pasang penyenak dari Kuala sampan berlayar mudik ke hulu. Orang tak hendak apalah daya, badan terlantar menahan malu. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya manusia meninggalkan kita, itu bukanlah satu masalah yang besar. Tetapi seandainya Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan kita, yakni Allah Ta'ala tidak pandang kita, itulah satu kebinasaan yang pastinya kita akan tanggung seumur hidup kita dan akan bawa ke akhirat. Jadi biarlah kita cinta kepada sesuatu yang benar-benar
mampu menyelamatkan kita dunia dan juga akhirat, iaitu cinta Allah, cinta abadi. Jadi kita masih lagi bersama dengan Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail untuk topik Munakahat Cinta Sampai Gila. Terima kasih atas tontonan anda para penonton sehingga jam dan juga saat ini, sehingga ke penghujung siaran. Dan kita nak raikan lagi Ustaz, soalan daripada sahabat Facebook kita, Sal Rasid Cik Ci di Facebook. Bagaimanakah caranya Islam mendidik umatnya supaya mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melebihi kecintaan apa yang mereka sayangi? Kerana cinta kepada manusia, manusia akan mati. Cinta kepada harta, harta akan berkurang. Cinta kepada dunia, dunia akan binasa. Mohon Ustaz jelaskan biar tahu jangan keliru. Ya, baik, terima kasih. Sahabat penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri atau suami-suami kamu, kaum keluarga kamu, harta benda yang kamu usahakan selama ni, kamu lebih sayangkan itu semua berbanding Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Allah Ta'ala sebut, kalau itu yang kamu lakukan, mencinta lebih yang lain tu berbanding Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yakni azab seksanya, kerana Allah tidak akan beri petunjuk pada orang-orang yang fasik, orang-orang derhaka. Surah Taubah ayat 24. Jadi untuk kita nak didik asuh hati kita agar mencintai Allah SWT, apa-apa pun kita buat, dia mesti hujungnya mesti kerana Allah Ta'ala. Itu je. Dan saya kira memang itulah yang menjadi penyebab kenapa ramai orang-orang soleh berkobar jiwanya, semangat dalam melakukan apa jua, walaupun orang kata maaflah kalau buat benda ni tak untung sangat, tak berapa untung, tapi dia baguslah. Apa sebab dia orang ni semangat juga? Kalau orang putih dia kata apa, internal drive, dia ada tolakan daripada dalam untuk dia tetap buat juga. Kalau bahasa budak-budak sembang kata, Nabi dulu mana ada allowance, mana ada gaji apa. Tapi macam mana boleh semangat? Sebab dia meletakkan Allah itu di hadapan. Cinta Allah itu sebagai keutamaan. Barulah dia akan jadi, tak ada siapa lagi dah yang boleh akan menghalang dia. Allahumma salli ala Muhammad. Baru ni, Allahumma salli ala Muhammad. Saya lupa dah. Haji Johari ke Haji Hashim, lupa saya, orang Johor tu. Heboh juga di kalangan kami kawan-kawan penceramah lah. Dulu masa kami ceramah Mauludur Rasul dulu ni, ada seorang ni dia tinggal di Pasir Gudang. Pak Haji ni baguslah dia. Dia rajin datang masjid dan dia AJK juga. Ada seorang sahabat saya tu baru balik daripada kerja, pejabat agama, balik-balik. Lepas tu tiba-tiba dia datang, dia minta tolong, ustaz minta tolong ceramah malam ni. Pasal ustaz yang sepatutnya malam ni tak dapat hadir, ustaz ganti boleh? Dia aktif lah, tak ada program, ada kosong dia akan cuba cari mana-mana ustaz tolong ganti, dia takkan biar kosong. Sampailah ditakdirkan Allah Ta'ala kaki dia kena potong. Kaki dia kena potong. Bila kaki dia kena potong, dia menggunakan kerusi roda. Kerusi roda kaki potong pun mari masjid juga. Dia mari masjid juga. Dia kata yang kena potong tu kaki, hati aku tetap Allah. Tetap masjid, dia rindu. Tak cukup dengan tu Da'ian kaki dia dah kena potong, mata dia buta. Sampai yang papa pimpin dia mari ke masjid, menantu dia pun, saya pun kurang pasti kerja apa, tapi berhenti kerja. Sebab nak jaga pak mentua dia, bawa pak mentua dia pergi, buta kan, mana nampak, jadi kena bawa pergi masjid. Saya fikir macam tu orang kalau cinta pada Allah ni, dia sudah tidak memikirkan soal kakinya yang dipotong, mata dia yang buta, penatnya tubuh badan, kalau rindu cintanya pada Allah. Maulana Ilyas kan? Maulana kan? Bukan Ustaz Ilyas ni lah ya. Ini Cak Ayam ya. Maulana ini Maulana. Ni Maulana Ilyas kan? Rahimahullah taala. Dia dan juga anak-anak murid dia sampai ke satu tempat musafir, kemudian berehat. Kemudian ada anak murid dia yang penat, jalan jauh, letih, menyandar di tiang, tidur. Ada yang lelapkan mata rehat. Tapi dia solat. Solat sunat. Dia buat solat sunat, doa, berzikir. Anak murid kata,
Tuan Syekh tak ada rasa nak rehat ke, tidurlah sekejap, tak letih lah. Dia kata, inilah aku punya rehat. Allah. Bila aku dapat mengadu pada Allah, aku dapat ceritakan kepenatan duniawi aku pada Allah, inilah aku punya rehat. Ada orang rehat dia tidur, tapi aku rehat aku bersembang-sembang dengan Allah. Saya sendiri pun secara peribadi, saya pun kadang hidup, kita program macam-macam ni kan. Kadang saya dapat peluang telefon mak kan. Saya luahkan cerita kat mak, balik kampung cerita dekat mak pengalaman kerja ke apa. Walaupun mak dia bukanlah dapat menyelesaikan masalah kita, tapi hati kita rasa ringan, kita dapat luah pada dia. Itu luah sesama makhluk. Tetapi bila kita luah pada Allah ni, dia punya ketenangan, kelapangan jiwa yang tak tergambar dengan kata-kata. Bercintalah dengan Allah Ta'ala, hatimu kan bahagia dan cintamu takkan pernah dikecewakan. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi. Jadi dia lebih-lebih buka YouTube lah. Yang takkan hilang. Ada. Sambung. Saya geram. Tapi Sabar. Ada tiket lain tu. Sikit lah Ustaz. Sikit je kita bagi semangat. Kita belanja. Okey. Allahu Akbar. Jadi itu antara sedutan lirik lagu nasyid Ustaz, insya-Allah. Semoga membangkitkan kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya cinta Allah dan Rasul itulah cinta abadi yang pastinya akan menyelamatkan kita dunia dan juga akhirat. Ustaz, kita ada Mar WKN untuk soalan yang berikutnya. Adakah cinta sampai gila ada kaitan dengan ungkapan cinta itu buta? Lautan api sanggup direnangi, sehidup semati. Adakah manusia boleh jadi gila hanya kerana cinta sesama manusia? Benarkah kerana berlebihan mencintai manusia juga boleh membuatkan manusia itu lalai sehingga terkadang mampu mengorbankan apapun demi orang yang dicintai? Mohon penjelasan Ustaz. Jika benar cinta itu buta, lebih kurang itulah, saya pun tak pandai ingat nyanyi. Dia kan? Sebenarnya soalan pun berbunga dah. Panjang. Jadi saya nak jawab pun, kalau dah ada bunga ada pasu lah. Saya jadi pasu dia. Harumannya sampai ke sini Ustaz. Haruman dia, Allahu Akbar. Okey. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tak dinafikan bahawa cinta itu ada kaitannya dengan sifat buta. Sebab orang yang sedang mabuk dalam cinta, dia seolah-olah dia buta terhadap banyak perkara. Dalam Majnun Ustaz. Kan? Kalau daripada sudut yang baiknya adalah orang yang sedang bercinta dengan Allah Ta'ala ini, dia buta terhadap segala kepayahan. Dia redah lah, dia buat lah. Janji dia dapat memenuhi cinta Allah tu. Tapi dari sudut yang tak eloknya, buta terhadap agama, buta mak bapak, buta maruah. Dia hentam je, dia buat je. Janji orang yang dicintai dia itu membalas cintanya. Tu tak elok. Jadi, kita nak sebutkan bahawa kadang kalau dalam kehidupan kita nak meraih cinta yang sejati, cinta Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, iaitulah mesti wa an ya'buduni haza siratun mustaqim. Sembahlah aku, yakni Allah, kamu akan mendapat jalan yang lurus. Memang tak dinafikan cinta ini juga kadang dia boleh jadi penawar. Cinta boleh jadi penawar. Baik itu salah satu daripada kaedah rawatan Ibnu Sina. Ibnu Sina ketika seorang tu dia dalam keadaan yang kondisi tak berapa nak sihat lah. Kemudian senang je, dia bawa budak yang tak sihat tu pergi tengok bumbung rumah perempuan yang dia cintai. Allahu Akbar. Cukup dia tengok bumbung, lega. Bukannya orang tu. Baru tengok bumbung. Lega kan? Lega. Allahu Akbar. Lega. Macam saya sekalipun, saya Al-Fadhil, Datuk Ustaz Kazim, kita penceramah semua ni lah, Dayana apa semua kan. Kita mencintai kerja kita, suka dakwah. Padahal masa tu demam, kadang tak sihat. Serong-sereng, romantik je suara tu kan. Sengau, kan, tak sihat. Tapi kalau dapat mikrofon, jadi semangat dia macam bagi salam kat audien tersenyum, seronoknya Ustaz sampai ke kampung kami, terima kasih. Hilang mengubat kedukaan. Mengubat.
Kadang-kadang saya pun ada juga isu-isu yang saya duk fikir siang malam, aduh. Tapi bila sampai tempat program, sampai masjid, disambut, bukan yang jamu makan kambing itu cerita lain. Itu kita tak harap pun, tapi kalau dia bagi kita ambil. Bonus. Tak ni, maksudnya dakwah tu. Betul. Orang seronok, ada pula yang datang kata, Ustaz, alhamdulillah Ustaz ingat tak makcik? Sudah tak ingat. Kenapa? Anak saya yang Ustaz doakan dulu, Allah masuk universiti dah. Masuk universiti dah berjaya Ustaz. Hati seronok, lega. Padahal tak sihat waktu tu. Cinta pada kerja, cinta pada dakwah itu pun boleh juga membuatkan kita rasa bersemangat dalam amalan kita. Wallahu akbar. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Yang penting keikhlasan kita. Itu yang kita dambakan. Mudah-mudahan setiap amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cintalah sesiapa pun, kerana ianya pasti akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkannya, tetapi cinta Allah dan Rasul ianya tetap bersama dengan kita. Ustaz, sudah tak salah kita telah pun sampai ke penghujung siaran. Kita nak minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan fi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami cintamu ya Allah. Kurniakanlah kepada kami cinta orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami amalan-amalan yang boleh membawa kami, yang menghantar kami kepada cintamu. Ya Allah, ya Zal Jalal wa Ikram. Sungguhnya kemampuan kami, layaknya kami ke syurga hanya dengan cinta dan rahmat-Mu ya Allah. Bukan dengan amalan kami semata-mata ya Allah. Cintailah kami ya Allah, hamba-Mu yang serba lemah, serba kekurangan dan berlumuran dengan dosa ini ya Allah. Jadikanlah kami sentiasa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut sunnah baginda Nabi, agar kami hidup dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih lagi pada Fadil Ustaz Ilyas Ismail dan juga kepada para penonton. Sehingga berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim.